Okey, Assalamualaikum. Saya Aina Fatihah binti Ghazali dan kawan saya Raja Muhammad Akini ingin menceritakan kepada doktor tentang apa yang kami rancang untuk rancangan pengajian harian kami untuk subjek geografi tingkatan 4 iaitu yang mengambil masa 1 jam. Okey. So, standard kandungan yang kami pilih untuk simulasi kami iaitu standard kandungan 2.3 proses dan kesan luluh hawa. Dan standard pembelajaran yang kami rancang adalah 2.3.3 iaitu menghuraikan proses luluh hawa fizikal, luluh hawa kimia dan juga luluh hawa biologi. So, objektif pembelajaran yang kami bincang untuk kami laksanakan rancangan pengajian harian untuk tajuk proses dan kesan luluh hawa iaitu kita ada dua objektif. Okey, objektif pertama adalah mengenal pasti proses yang terlibat dalam luluh hawa fizikal, luluh hawa kimia dan juga luluh hawa biologi. Dan objektif pembelajaran yang kedua iaitu pada akhir pembelajaran murid dapat menjelaskan proses yang terlibat dalam luluh hawa fizikal, luluh hawa kimia dan juga luluh hawa biologi. Okey. Dan EMK iaitu elemen merentas kurikulum yang ada dalam rancangan pengajaran ini iaitu kreativiti dan inovasi dan juga teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT lah, di mana konsep elemen inilah yang kami akan terapkan, guru sebagai guru akan terapkan di dalam pembelajaran dan pengajaran kami. Okey, dan bahan batu belajar adalah seperti PowerPoint, video, kertas semajung dan papan putih dan sebagainya. Kami akan menggunakan bahan-bahan yang mudah sahaja dan untuk memberi kefahaman yang lebihlah kepada murid dan juga guru dapat memudahkan guru untuk mengajar. Okey, pengetahuan sedia ada yang murid sudah ada sedia ada iaitu murid telah didedahkan dengan pengetahuan tentang konsep. Okey, tentang konsep luluh hawa pada pembelajaran sebelum ini. Maksudnya sebelum pembelajaran kita rancang pembelajaran proses luluh hawa, murid telah belajar tentang konsep-konsep luluh hawa pada pembelajaran sebelum ini. Jadi murid dah tahulah pasal konsep luluh hawa, apa luluh hawa fizikal, so apa luluh hawa biologi, apa luluh hawa kimia. Jadi tak adalah bila guru mengajar pasal proses, jadi murid jadi macam oh my god, apa ni? Macam murid dah tahu konsep-konsep luluh hawa, so mudah lagi lah murid faham. Just ni kita hanya berbincang mengenai proses luluh hawa. Okey, jadi kita tahu dah, murid tahu dah luluh hawa biologi tu apa, luluh hawa kimia tu apa, luluh hawa fizikal tu tak. Itu pengetahuan sedia ada murid lah, jadi mudah untuk murid memahami dengan lebih mendalam tentang proses luluh hawa yang guru akan ajar pada hari itu. Okey, seterusnya langkah-langkah pertama of course lah set induksi, di mana dapat menimbulkan rasa ingin tahu murid kepada pembelajaran apa yang cikgu nak ajar pada hari tersebut. Jadi saya dan rakan saya bercadang untuk menayangkan, guru perlu menayangkan video yang menunjukkan proses luluh hawa. Dan guru akan menanyakan beberapa soalan berkaitan dengan video yang ditunjukkan secara umum. Okey, saya akan tunjukkan contoh video yang kami akan tayangkan kepada pelajar. Okey. Batuan-batuan yang disebabkan oleh luluh hawa kimia ataupun juga disebabkan oleh ejen organik. Okey. Baik, video itu kami tayangkan kepada pelajar. Jadi pelajar akan tanya, okey, pelajar dah tahu. Pelajar akan menimbulkan rasa ingin tahu pelajar untuk apa kita nak belajar pasal apa, pasal kesan luluh hawa, pasal proses luluh hawa. Jadi murid akan melihat dan meneliti setiap paparan video yang ditayangkan dan murid akan menjawab soalan yang disoal oleh guru lah. Sebelum guru tanya, okey, apa cikgu nak ajar sebenarnya berdasarkan video tu, apa yang murid-murid faham. Jadi murid-murid akan jawab, okey, pasal luluh hawa sebab dalam video tu dah tulis pasal luluh hawa. Okey, dan seterusnya adalah selepas set induksi,
Yang kedua, langkah pertama, langkah 1 iaitu penerangan yang mengambil masa 15 minit sahaja. Okey, proses-proses luluh hawa kita tahu ada luluh hawa fizikal, luluh hawa kimia dan juga luluh hawa biologi. Okey, ini adalah contoh-contoh proses-proses yang ada dalam luluh hawa fizikal, iaitu contohnya tindakan Frost, pelepasan tekanan, tindakan basah dan kering, tindakan kembang dan kecut. Okey, dari segi luluh hawa kimia kita ada hidrolisis, penghidratan. Okey, jadi tindakan guru, aktiviti guru iaitu guru memaparkan slide PowerPoint, ya, yang menunjukkan kata kunci yang penting berkenaan dengan proses-proses luluh hawa. Cikgu just tulis apa kata kunci yang penting sahajalah di dalam PowerPoint tu. Dan penerangan akan diberikan kepada murid secara lisan. Jadi murid kena catat. Guru meminta semua pelajar untuk mencatat isi-isi penting yang diterangkan oleh guru. Betul, kita dah paparkan di dalam slide PowerPoint tentang tentang kata kunci yang penting mengenai proses-proses luluh hawa. Jadi guru akan mengajar seperti ini. Okay. Ini adalah slide lah. Okay, PowerPoint yang guru akan tunjukkan kepada para pelajar. Okay, dan di dalam PowerPoint ini ada gambar di mana benda ni lebih mudah kalau kita tunjukkan dalam PowerPoint. Kalau macam nak lukis tu jadi masalah pula. Sebenarnya PowerPoint ni untuk kita tunjukkan benda yang kita tak boleh tunjukkan dekat papan putih atau secara lisan. Okay. Dan kalau boleh, kata kunci yang kita nak letak di dalam PowerPoint ni kita kena highlightkan dia lah supaya pelajar lebih nampak. Okay. Dan murid huraian yang lebih mendalam, guru perlu jelaskan secara lisan dan guru perlu meminta pelajar untuk memberikan perhatian lah semasa penerangan diberikan oleh guru, dan pelajar kena menjadi pendengar yang aktif. Kerana guru cakaplah kepada pelajar, okey, cikgu nak awak dengar apa yang cikgu akan terangkan. Tengok PowerPoint, lepas tu dengar apa yang cikgu akan terangkan. Bagi penerangan sebab ni ada aktiviti. Jadi pelajar akan lebih aktif lah untuk dengar. Tak adalah pelajar akan pasif dengar. Okey? Sekian. Baik, pelik. Apa ni? Saya akan sambung penceritaan berkaitan dengan rancangan pengajian harian kami, iaitu berkaitan dengan proses luluh hawa. Okay, langkah 2 ini melibatkan aktiviti berkumpulan yang akan dijalankan selama 20 minit berkaitan dengan proses-proses luluh hawa yang berlaku bagi 3 jenis luluh hawa, iaitu luluh hawa fizikal, kimia dan juga biologi. Untuk aktiviti guru dia akan membahagikan murid ini kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan A untuk jenis luluh hawa fizikal, kumpulan B untuk luluh hawa kimia dan kumpulan C untuk luluh hawa biologi. Guru memberikan bahan-bahan tugasan kepada setiap kumpulan seperti kertas manjun dan juga marker pen. Kemudian guru meminta setiap kumpulan untuk menjelaskan proses-proses luluh hawa yang terlibat mengikut setiap jenis luluh hawa yang telah diberikan dalam bentuk peta iting selama 10 minit. Kemudian guru meminta setiap kumpulan untuk membentangkan hasil kerja yang mereka lakukan tersebut di hadapan kelas. Bagi aktiviti murid pula, murid akan berpecah kepada 3 kumpulan mengikut jenis luluh hawa yang telah dikelaskan oleh guru. Kemudian, murid akan membuat peta iting bagi menjelaskan proses-proses luluh hawa berdasarkan arahan yang telah diberikan oleh guru menggunakan kertas manjun dan juga marker pen yang telah diberikan. Seterusnya, wakil setiap murid dalam setiap kumpulan akan menjelaskan proses-proses luluh hawa yang terlibat dalam pengkelasan jenis luluh hawa yang diberikan dengan membentangkan hasil kerja mereka mengikut giliran di hadapan kelas. Okay, bahan bantu belajar yang digunakan oleh saya dalam aktiviti ini ialah kertas manjung dan juga marker pen. Okay, ini kertas manjung yang akan diberikan dan juga marker pen. Setiap kumpulan akan dapat 1 kertas manjung dan juga marker pen.
Nilai yang diperolehi bagi langkah ini ialah nilai kerjasama, bertanggungjawab dan juga semangat berpasukan. Okey, bagi langkah 3 yang akan dijalankan selama 17 minit berkaitan dengan proses hawa, fizikal, kimia dan juga biologi. Okey, aktiviti guru dia akan mengedarkan helaian kertas soalan yang berkaitan dengan proses-proses dulu hawa kepada murid-murid. Kemudian guru ni akan meminta murid-murid untuk menjawab soalan tersebut berdasarkan tempoh masa yang diberikan selama 10 minit. Kemudian guru meminta pelajar bertukar skrip jawapan antara murid-murid lain bagi tujuan menyemak jawapan. Contohnya Ali dia akan bertukar skrip jawapan dia dengan rakannya iaitu Abu. Jadi Ali akan menyemak skrip jawapan yang ditulis oleh Ali, Abu. Begitu juga dengan Abu yang akan menyemak skrip jawapan ditulis oleh Ali. Kemudian guru akan menyoal pelajar secara rawak dengan memanggil nama mereka bagi menyemak ataupun memberikan jawapan yang ditulis oleh murid lain. Akhir sekali guru meminta murid lain untuk menyemak skrip murid-murid lain yang ada pada mereka. Untuk aktiviti murid pula, murid-murid akan memberikan perhatian terhadap arahan yang diberikan oleh guru. Kemudian murid-murid akan menjawab soalan yang diberikan dalam tempoh 10 minit. Murid-murid bertukar skrip jawapan sesama mereka bagi tujuan menyemak jawapan. Dan akhir sekali murid yang dipanggil oleh guru akan membaca jawapan dan murid lain pula akan menyemak jawapan murid lain bagi menentukan sama ada jawapan yang diberikan betul ataupun salah. Okay, bahan bantu belajar yang digunakan dalam aktiviti ini ialah helaian kertas soalan. Okay, ini bentuk soalan yang akan diberikan berkaitan dengan fizikal, kimia dan juga biologi, proses-proses mereka. Dan juga bagi bahagian menyoal belajar secara rawak ini, saya akan menggunakan aplikasi ICT iaitu Wheel of Name begini. Okay, dalam bahagian ini, jika kelas saya mengandungi 20 orang pelajar, jadi saya akan tulis 20 orang nama mereka di sini dan nama mereka akan tercatat di dalam roda tersebut. Dan apabila saya tekan, roda ini akan berputar. Contohnya nama Fatimah yang kena, jadi Fatimah dia akan menjawab soalan yang diberikan. Dan apabila selesai, nama Fatimah ini akan dibuang dalam roda tersebut bagi membolehkan dia tidak kena kali kedua apabila roda ini diputar sekali lagi dan pelajar lain pula yang akan kena. Bagi bahagian penutup yang akan dibuat selama 4 minit, itu rumusan. Guru dia akan meminta beberapa orang murid di dalam kelas tersebut untuk membuat rumusan berkaitan dengan tajuk yang telah dipelajari. Kemudian untuk aktiviti murid pula, beberapa orang murid memberikan rumusan berdasarkan kefahaman mereka terhadap topik pembelajaran pada hari tersebut, iaitu menghuraikan proses hawa, fizikal, kimia dan juga biologi. Manakala murid-murid lain pula dia akan memberikan perhatian terhadap rumusan yang diberikan oleh rakan-rakan mereka. Okay, nilai yang terdapat pada ini adalah nilai keberanian. Okey, teknik yang saya gunakan dalam langkah 2 dan juga langkah 3 ini ialah teknik perbincangan ataupun kaedah perbincangan dan juga menggunakan kaedah penyoalan. Itu saja daripada saya. Terima kasih.